Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid kelas Cepaka. Baiklah, hari ini tajuk kita ialah untuk tajuk subjek TMK. Tajuk kita ialah tajuk di kalau buku surma di dalam buku kita unit 6, penggunaan data. Kalau ikut silibus kita masuk ke unit ke-6, penggunaan data. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 71. Mula untuk tajuk ni lah dalam buku teks ialah muka surat 71. Kita tengok yang pertama, data dan kegunaan data. Apa itu data? Apa itu data? Jangan cakap data internet, itu beza. Data internet tu yang kamu nak guna untuk kamu beli daripada Maxis ke Digi, U-Mobile. Itu data internet. Tapi data ni maklumat atau kalau tengok dalam buku tu, kita tengok data ialah maklumat atau fakta mentah tentang sesuatu perkara yang belum diproses dan disusun. Antara kegunaan data adalah itulah dia, maklumat atau fakta mentah tentang sesuatu perkara. Perkaranya contoh, rumah kamu. Apa data yang ada kat rumah kamu? Banyak tau. Walaupun rumah tu bukan berkenaan rumah. Ini contoh, dalam rumah kamu, ahli keluarga kamu, itu data. Contoh, ada berapa? Contoh, keluarga kamu ada 5 orang dalam rumah. Mak, ayah, kamu, adik-beradik kamu, 2 orang ni. Data ni contohnya berapa orang perempuan. Contoh macam cikgu ambil contoh Hafiz lah. Hafiz ada berapa orang adik-beradik ya? 3 kot. Cikgu andaikanlah Hafiz ada 3 orang adik-beradik. Mak ayah dia, Hafiz, adik dia seorang lelaki dan seorang perempuan. 5 orang dalam keluarga tu. Jadi data di dalam rumah tu, kalau perempuan ada berapa tadi? Mak dan adik Hafiz yang perempuan tu. Lelaki ada 3. Ayah dia, Hafiz, dan adik Hafiz seorang lelaki. Jadi 3 orang lelaki. Itu semua data. Banyak. Contoh sekolah kebangsaan Rungkut. Jumlah murid dia, jumlah murid lelaki, jumlah murid perempuan. Lepas tu dah daripada jumlah murid tu dipecahkan lagi. Tahun 5, tahun 6, tahun 4. Pendidikan khas. Dalam pendidikan khas pula ada kelas Cempaka, Dahlia. Berapa dalam setiap kelas? Itu semua data. Faham? Apa kegunaan dia, data ni? Kegunaan dia boleh rujuk pada buku teks muka surat 72. Di situ ada satu rajah kegunaan data ni. Macam mana kita nak guna? Kat situ kamu baca, ada situ. Kat situ ada untuk merancang aktiviti atau program. Contoh, sukan. Kalau kat sekolah tu, data sekolah tu sukan. Cikgu Zin Setiausaha Sukan Sekolah. Cikgu Zin dah pindah. Tapi kalau dia data murid tu, dia nak bahagikan budak ikut rumah. Data murid ikut
nak bahagikan budak-budak untuk masuk acara. Contoh tahun 5, tahun 6 acara ni. Macam tu. Lepas tu data kegunaan boleh membuat jangkaan untuk masa hadapan. Contohnya kalau sekolah datanya murid tahun 1 ada 12 orang. Jadi tahun 1 sekarang ada 12 orang. Yang tahun 2 pula sekarang ada 10 orang. Jadi itu tahun 2020. Jadi bila berganjak tahun 2021, yang murid tahun 1 tadi perlu pindah ke kelas yang tahun 2 tadi, yang ada 10 orang. Tadi murid tahun 1 ada 12, tahun 2 ada 10 orang. Jadi apa yang boleh dibuat daripada jangkaan tu, daripada data tadi tu? Yang paling pentingnya bila pindah, kena tambah meja dan kerusi. Sebab tahun 2 10 orang. Jadi kalau tak tambah kerusi, nanti tahun 1 yang sekarang ni masuk ke tahun 2, meja dan kerusi tak cukup. Itu tadi untuk jangkaan tahun hadapan. Kat situ ada 4 disenaraikan untuk membuat keputusan dan tindakan, untuk membuat kategori data yang dikumpul, untuk merancang aktiviti atau program. Tadi untuk merancang aktiviti atau program. Sukan tahunan tadi yang cikgu cakap tadi. Itu salah satu contoh. Selepas tu kita masuk pula jenis data dan sumber data. Ada pada muka surat 73. Data primer, di situ data primer dan sekunder. Data primer ni macam mana? Primer tu kalau ditulis itu data yang diperoleh daripada sumber asli atau pihak pertama. Maksudnya di sini, kalau kamu melihat satu kemalangan, contohnya lah kemalangan di jalan, kamu yang ada data tu, kemalangan tu macam mana, dia bertembung ke, dia elak binatang ke, kamu yang tahu. Tapi kalau kamu jumpa kemalangan tu, kamu lalu, kemalangan dah berlaku, kamu turun nak tengok, kamu dengar daripada orang-orang bercerita di situ, itu data yang kamu dapat tu adalah data sekunder. Data yang diperoleh, tengok masuk data sekunder kat dalam buku teks tu, data yang diperoleh daripada perantara atau melalui pihak kedua. Kan macam tu. Kalau kamu yang tengok, contoh aksiden lah, data aksiden tu, kalau kamu yang tengok, kamu bercerita, itu adalah sumber yang asli, yang pertama, data primer. Tapi kalau kamu sampai kemudian dan kamu dengar daripada orang-orang di situ, kamu adalah orang yang kedua, data sekunder. Baiklah, dah tengok video cikgu ni, tengok juga video selepas-lepas ni yang akan menerangkan tentang data ni. Dan seterusnya tunggu video yang kedua daripada cikgu untuk tugasan kamu di rumah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.